Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel Selasa 4 Januari 2022 bersama saya Zoida MK. Kita mulakan berita pagi ini dengan perkembangan banjir sehingga jam 8 pagi tadi. Banjir yang melibatkan 7 buah negeri ini telah melanda sebanyak 29 buah daerah melibatkan 4,538 buah keluarga dan 15,352 mangsa. Sebanyak 195 pusat pemindahan sementara telah dibuka di seluruh negara sehingga jam 8 pagi tadi seramai 18,322 mangsa telah diselamatkan oleh bomba yang melibatkan 5,959 operasi. Sehingga hari ini, pasukan bomba juga telah melakukan 4,593 pemantauan kawasan, 857 pemindahan mangsa, 137 sanitasi pusat pemindahan sementara, 28 operasi pemindahan pesakit dan 342 penghantaran logistik. Dari jumlah ini, 2 operasi adalah melibatkan search and rescue dan 35 operasi melibatkan search and recovery. Seramai 1,900 orang anggota telah ditugaskan sepanjang operasi ini. Selain itu, sebanyak 8 buah negeri, 252 balai bomba dan penyelamat yang terlibat di 249 lokasi. Bilangan jentera bomba yang terlibat sebanyak 444 buah. Manakala bagi operasi udara pula, seramai 20 orang mangsa telah berjaya dipindahkan dan sebanyak 40 lokasi penugasan telah dilaksanakan oleh bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. 5 buah drone telah terlibat dalam operasi drone yang melibatkan 23 lokasi penugasan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga turut mendapatkan maklumat jumlah pegawai yang terjejas akibat banjir di negeri-negeri yang terlibat, iaitu seramai 353 orang pegawai. Di negeri Kelantan, seramai 4 orang pegawai. Di negeri Terengganu, seramai 4 orang anggota. Di negeri Pahang, seramai 129 anggota. Di negeri Melaka, seramai 3 orang anggota. Di negeri Sembilan, 17 orang anggota. Di negeri Perak, seramai 2 orang anggota. Di negeri Selangor, seramai 134 orang anggota. Wilayah Perkesuan Kuala Lumpur seramai 11 orang anggota dan di Ibu Pejabat dan Wilayah Putrajaya seramai 46 anggota. Kita beralih pula kepada laporan harian statistik kebakaran dan penyelamatan. Sehingga hari Selasa jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 348 panggilan kecemasan melibatkan 65 panggilan kebakaran, 79 panggilan penyelamatan dan 204 panggilan khidmat khas. Negeri Selangor mencatatkan jumlah panggilan kecemasan tertinggi iaitu sebanyak 69 jumlah panggilan keseluruhan. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Selasa 4 Januari 2022, sebanyak 88,170 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang melibatkan 57,249 disinfeksi bangunan, 7,675 pemindahan mangsa, 225 pemeriksaan keselamatan kebakaran, stesen kuarantin dan lain-lain premis, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 342 penugasan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, 2,412 operasi pengurusan jenazah dan 20,259 lain-lain tugas. Bagi operasi disinfeksi sehingga semalam, sejumlah 57,249 operasi dilaksanakan merangkumi 157 zon mengikut pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Semalam sahaja, sebanyak 24 operasi disinfeksi telah dilaksanakan meliputi 17 zon yang melibatkan 8 buah negeri iaitu Selangor 1 operasi, Negeri Sembilan 1 operasi, Johor 3 operasi, Sabah 2 operasi, Perak 3 operasi, Melaka 4 operasi, Pulau Pinang 6 operasi,
Kedah 1 operasi serta 2 di wilayah Persekutuan Labuan 1 operasi dan Putrajaya 2 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 25,587 premis yang terdiri daripada 3,981 pusat perniagaan, 2,717 kawasan perumahan, 5,138 tempat awam, 405 pasaraya, 9,356 bangunan kerajaan, 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 863 premis PDRM dan 2,476 buah sekolah kerajaan. Bagi operasi udara berkaitan COVID-19 pula, sehingga 3 Januari 2022, seramai 905 orang petugas vaksinasi atau saringan telah diterbangkan ke bahagian udara serta sebanyak 69,740 kg bantuan penghantaran logistik, makanan dan peralatan dan 85 lokasi penugasan yang melibatkan 446 jumlah jam penerbangan serta 5 buah pesawat telah dilakukan. Seterusnya kita beralih ke laporan insiden. Kami mulakan berita dengan kebakaran lori di Jalan Batu Sapi ke Pelabuhan Sandakan Sabah pada 3 Januari 2022. Pada jam 12.53 pagi, Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan hadir ke lokasi kejadian dengan keanggotaan seramai 6 orang anggota yang diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Syamzari Ganih. Apabila pasukan bomba dan penyelamat tiba di lokasi kejadian, didapati kebakaran melibatkan sebuah lori 10 tan terbakar 40% di bahagian hadapan lori tersebut. Operasi pemadaman dilakukan oleh anggota dengan menggunakan 2 aliran salur batu mula air tangki dari panjentera. Operasi ini tiada melibatkan kecederaan dan kematian dilaporkan. Operasi telah ditamatkan pada jam 6.45 pagi. Pada jam 6.02 pagi 3 Januari 2022, Balai Bomba dan Penyelamat Bentong telah menerima panggilan kemalangan jalan raya di alamat kilometer 49.1 Lebuh Raya Karak. Seramai 8 orang anggota yang diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Anwar bin Ahmad bersama 1 jentera FRT dan 1 jentera EMRS bergegas ke lokasi kejadian. Kemalangan jalan raya ini melibatkan sebuah lori 3 tan dan terdapat seorang lelaki dewasa yang tersempit. Operasi penyelamatan ini dilakukan oleh anggota dengan menggunakan peralatan rescue tool dan mangsa berjaya dikeluarkan. Seterusnya diserahkan kepada pihak ambulans KKM untuk tindakan selanjutnya. Balai Bomba dan Penyelamat Segamat telah menerima panggilan menyelamat mangsa hanyut pada jam 7.58 pagi semalam. Insiden ini berlaku di alamat Bukit Sengit Pogoh yang dihadiri oleh 6 orang anggota diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Kenny Ismail bin Abdul Rahman ke lokasi kejadian. Setibanya pasukan bomba di lokasi kejadian, menurut maklumat orang awam yang berada di lokasi kejadian tersebut, mangsa yang menunggang motosikal jenis Yamaha RZ telah hanyut di bawah arus ketika cuba merentas jalan yang sedang dinaiki air. Masa tersebut telah berjaya berpaut pada sebatang pokok dan anggota bertugas bertindak menyelamat mangsa dengan menggunakan tali penyelamat dan berjaya membawa mangsa ke tempat yang selamat. Pada 1 Januari 2022 yang lalu, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau Sabah telah menerima panggilan bot karam di Kampung Batu Payung, Tawau pada jam 4.45 petang. Keanggotaan seramai 9 orang dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau yang diketuai oleh Pegawai Bomba Kanan 2 Zainal Putra Naudin bersama 1 unit Vigo dan 1 unit bot penyelamat berada di lokasi. Komando operasi telah menerima maklumat dari mangsa bot telah karam semasa berpatah balik dari Batu Empat, Kampung Rawa-Rawa ke Kampung Batu Payung. Seramai 9 orang mangsa di mana 6 orang mangsa telah berjaya diselamatkan oleh orang kampung pada hari Ahad 2 Januari 2022. Operasi Search and Rescue masih diteruskan. 2 orang mangsa iaitu Jadi bin Muhaimin berusia 5 tahun telah dijumpai oleh orang kampung di pesisir pantai pada jam 6.30 pagi dan disahkan meninggal dunia. Mangsa Saiful bin Muhaimin berusia 15 tahun telah dijumpai oleh penduduk kampung pada jam 8.58 pagi dan juga disahkan meninggal dunia oleh pihak PDRM.
Dan masa terakhir dijumpai pada 3 Januari 2022 pada jam 8.34 pagi. Masa Rahina binti Muhaimin berusia 20 tahun telah dijumpai di Sungai Membalua 2.2 Batu Nautika Selatan oleh pihak maritim pada jam 8.34 pagi dan juga telah disahkan meninggal dunia. Kesemua mangsa tersebut diserahkan kepada pihak PDRM untuk tindakan selanjutnya. Turut hadir agensi bantuan ke lokasi seperti APMM, PPM, PDRM, APM, TLDM dan lain-lain agensi untuk bersama-sama dalam operasi penyelamatan ini. Di Jalan Tokai, Kampung Kepala Parit Dalam, Pendang, Kedah semalam 3 Januari 2022, terdapat kemalangan jalan raya pada jam 12.42 tengah hari. Balai Bomba dan Penyelamat Pendang dengan keanggotaan seramai 8 orang hadir ke lokasi setelah menerima panggilan melalui talian MER 999 dan mendapati benar terdapat kemalangan jalan raya yang melibatkan sebuah motosikal Yamaha Y15 yang telah terbabas ke dalam sungai. Terdapat seorang lelaki berbangsa Siam yang mengalami kecederaan di bahagian kaki, tangan dan muka telah berjaya menaiki sendiri ke atas ban. Tindakan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Pendang membantu memberi rawatan kecemasan awal dan membawa mangsa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan selanjutnya. Operasi telah ditamatkan pada jam 1.28 petang. Saudara, sekian sahaja segmen berita terkini pada pagi ini. Kita jumpa lagi esok untuk lebih banyak berita berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sekian dahulu dari kami. Jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel. Info keselamatan anda. Saya Zuraida AMK. Assalamualaikum dan salam hormat.